Okey, tersambung tajuk menganalisis. Okey SPM 2011. Kita buat soalan banding kan. Rasa kamu boleh ni, tak susah sangat kan. Sebab soalan ni lebih pada kamu tengok gambar lah kan. Okey, tengok soalan. Ada dua raja. Okey, dia kata menunjukkan bilangan paku yang melekat kan. Bilangan paku yang melekat pada satu elektromagnet. Elektromagnet yang dimasukkan ni adalah bentuk apa? Kita panggil apa ni? Yang elektromagnet yang kita yang ni. Kita panggil apa ni? Apa benda kita panggil? Tak ada. Dia ada tiga. Satu straight wire, curve wire, solenoid. Solenoid dalam bentuk solenoid. Jadi ni adalah solenoid. Okey. Jadi bila ada arus mengalir melalui solenoid, okey, ni ada bateri kan. Jadi arus mengalir kat sini, jadi dia akan menghasilkan elektromagnet. Elektromagnet ni terhasil dan dia akan dapat menarik paku-paku ni lah. Barang-barang paku ni kan. Contoh dah kan. Okey, soalan seterusnya dia kata menggunakan raja bandingkan. Okey, soalan pertama dia kata bandingkan bilangan lilitan. Bilangan lilitan gergelau. Kamu boleh tengok lah. Bilangan lilitan pertama dan kedua. Lepas tu bacaan emitter. Emitter ni bacaan apa sebenarnya? Okey kan. Bilangan paku yang melekat. Kamu boleh tengok juga. Okey. Lepas tu dia suruh hubung kaitkan. Ni senang je ni. Hubung kaitkan bacaan emitter. Emitter dengan bilangan paku. Kan. Lepas tu deduksi. Dia sini yang takutlah tak ada apa kan. Hubungan juga kan. Hubungan di antara arus dengan kekuatan medan kekuatan elektromagnet. Kan. Okey, ada 5 markah lah kan. Anda nampak kan? Senang. Dia asingkan 5 markah. Okey, cikgu nak tanya kamu. Yang pertama, dia cerita tentang bilangan lilitan. Mana lebih? Lebih. Bilangan lilitan maksudnya gambar ni kan. Ini dengan ini. Ada kan perbezaan ke ada macam mana? Siapa lebih? Sama kan? Jadi kamu jawab sama lah kan. Bilangan lilitannya sama. Okey, yang kedua. Dia tanya bacaan emitter. Bacaan emitter kita tengok pada gambar je kan. Raja 10.2 lebih tinggi banding raja 10.1. Okey, betul lah tu kan. 10.2 lebih tinggi pada 10.1. Okey, lepas tu kita tengok pula bilangan paku yang melekat. Ni pula. Nampak tu je. Bilangan paku besi di raja 10.2 lebih banyak berbanding sama. Okey, jadi kalau kamu boleh buat macam ni lah. Cikgu cadangkan gambar macam ni. Sama. Ini lebih. Boleh kan? Kurang. Ini untuk mudahkan kamu lah kan. Ini rendah. Rendah kan? Ini tinggi. Nampak? Sama kan? Kita dapati tinggi. Tinggi. Sama lah. Oh, hilang pula. Tinggi kan? Jadi maksudnya dia berkadar terus lah. Kan? Okey, jadi tengok hubungan di antara bacaan emitter dengan bilangan paku. Apa tu? Semakin tinggi bacaan emitter, semakin banyak bilangan paku-paku. Okey. Betul kan? Ini soalan mudah ya. Yang kedua itu arus elektrik dengan kekuatan medan elektromagnet. Kekuatan elektromagnet. Silap. Semakin kuat arus elektrik, semakin bertambah kekuatan elektromagnet. Okey kan? Okey, cuba guna perkataan tinggi kan? Boleh kan? Okay. Kuat ni kadang bahaya. Dia takut dia ada maksud lain. Takut lari masuk kan? Semakin tinggi arus elektrik, semakin tinggi kekuatan elektromagnet lah. Okey, tu kan dia punya ni. Okey, kamu boleh jawab. Soalan ni tak ada masalah lah kan? Okey, tengok ni. Okey, ni tengok jawapannya je lah kan? Kamu jawab tadi lah kan? Okey, ternampak bilangan lilitan sama. Okey, bacaan emitter 10.2 lebih kan? 10.2 lebih daripada 10.1. Okey, bilangan paku 10.1 kan? 10.2 lebih pada 10.1. Sama juga kan? Bilangan paku-paku yang melekat. Lepas tu bacaan emitter. Bilang apa dia kata sini? Berkadar terus. Kena buat ayat kan? Bilangan paku yang melekat. Yang kamu jawab tadi lagi bagus kan?
berkadar terus dengan bacaan ammeter. Ataupun kamu kata semakin pun boleh juga kan. Ataupun kita kata apa? Hubungan arus elektrik dengan kekuatan medan magnet, kekuatan elektromagnet kan. Arus berkadar terus dengan kekuatan elektromagnet. Boleh? Tak ada masalah kan? Okey, soalan ni mudah je lah. Okey, jadi cikgu sambung yang lagi satu lah terus. Soalan menganalisis lagi. Soalan ni soalan dah tajuk lain dah. Tadi tajuk elektromagnet, ni tajuk force in current carrying conductor ataupun daya dalam konduktor yang membawa arus. Konduktor. Okey, kalau kamu ada sangkut ni kita akan bincang. Kamu tak faham ni, kita boleh buka balik slide dia punya ni Okey, dia kata rajah menunjuk dua rajah seutas dawai yang disambungkan kepada sebuah galvanometer. Galvanometer yang ni lah. Gambar ni lah galvanometer ni. Ni galvanometer lah Ni galvanometer. Saya tunjuk je lah. Ni galvanometer Ni dua galvanometer. Berpusat sifar. Berpusat sifar maksudnya galvanometer ni kan dia menunjukkan bacaan. Bila bacaan kosong dia tunjuk di tengah. Tunjuk je Galvanometer bila dia tak ada bacaan, dia akan tunjuk di tengah-tengah ni. Ada galvanometer. Bila wujudnya kehadiran arus, ni silibus kamu dia ke sini. Apabila arus bergerak daripada sini. Ni arus. I. Boleh? Dia ikut mana datangnya arus. Kalau arus datang daripada kanan ni kan, ada tunjuk belah kanan. Kalau arus datang sebelah kiri, dia akan tunjuk macam ni. Okey Boleh faham Ni konsep galvanometer lah. Sambil-sambil ikut terang lah Okey. Okey, kedua dawai galon itu digerakkan di bawah. Digerakkan ke bawah. Maksudnya dia punya arah yang sama. Ke bawah maksudnya dia memotong ke bawah yang bertentangan kutub. Okey, maksudnya dua-dua ni sama sebenarnya arah. Okey. Itu satu hal lah. Jadi kalau kamu tengok sini, arahnya ke bawah. Kita lukis sikit lah Arah ke bawah. Ni ke bawah ni ada gambar dah arah ke bawah Okey, medan magnet ni kutub utara. Ni utara, ini selatan. Okey Utara, selatan. Daya ke bawah. Maksudnya kamu guna genggaman, peraturan tangan. Ya, peraturan tangan kanan. Sebab kamu nak cari kanan. Ada 2A Kamu nak cari arus aruhan. Arus aruhan. Maksudnya tiada bateri kat sini. Tengok kita guna galvanometer untuk mengukur arus. Maksudnya tiada bateri kat sini. Ini panggil apa nama dia punya fenomena ni? Benda ni okey. Apa fenomena ni? Fenomena pula. Apa nama konsep fizik kat sini? Tajuk dia. Tajuk apa? Aruhan elektromagnet. Boleh faham tajuk besar dia apakah konsep fizik yang digunakan? Aruhan elektromagnet. Itu tajuk dia. Faham Tajuk dia adalah aruhan elektromagnet. Sebab dia tidak menggunakan bekalan kuasa. Tidak menggunakan bekalan kuasa hanya sebabkan oleh gerakan lah gerakan ke bawah Okey, itu kita yang ni. Okey, kanan. Okey, kita tengok sini Jadi kita guna konsep dia aruhan elektromagnet. Aruhan elektromagnet. Jadi kita guna peraturan tangan kiri ke tangan kanan? Tangan kanan. Okey, Fleming. Jadi kita guna tangan kanan kita. Pastikan tangan kanan tangan kanan. Pastikan jari yang kedua kamu. Jari kedua kamu sentiasa menunjuk kutub mana? Kutub selatan. Ya, kutub selatan. Letak siap-siap jari kedua kamu di kutub selatan. Okey Arah ke mana? Arah ke bawah, daya ke bawah ke atas? Ke bawah. Bila daya ke bawah, kamu dapati arus keluar ke masuk? Masuk. Tak betul. Arus mana? Itu daya. Arus? Arus? Apa tu? Masuk. Kalau macam ni masuk. Masuk ke situ. Oh, bukan masuk tu tuju kamu. Masuk tu maksudnya dia meninggalkan kamu. Dia nak masuk ke tempat lain. Kalau dia cucuk kamu nak tuju kamu, itu masuk keluar. Faham Okey. Jadi arus keluar, bila arus keluar, bukti kita tengok sini, arus keluar ke sini. Tak? Jadi arus keluar, betul. Arus keluar ke sini. Tapi sebab ni silibus sama, galvanometer ni tunjuk arah
terbalik. Okey, kalau silibus baru dia akan tunjuk macam ni. Dia akan tunjuk arah dia macam ni. Boleh faham Ni silibus baru KSSM. Dah banyak jadi isu lah. Cikgu rasa ikut buku teks senang. Tak ada masalah itu silibus baru Okey. Okey, itu cerita yang tu. Okey, kau boleh tengok lah Okey, dari gambar ni apa yang kita ubah? Apa yang kita ubah sebenarnya dengan gambar ni? Yang kita ada perbezaan gambar ni apa dia? Bilangan. Okey, bilangan lilitan, betul tak? Ni yang pertama ialah bilangan lilitan. Bilangan lilitan. Ini bilangan lilitan ni macam mana? Rendah kan? Rendah. Ini bilangan lilitan dia tinggi. Ini bilangan lilitan. Tulis sikit lah. Bilangan lilitan. Lagi apa? Lagi apa yang kita nampak? Yang bergerak balas? Arus-aruhan. Ya, arus-aruhan. Ini dengan ini. Mana rendah? Sebelah kiri kanan? Kiri. Jadi ini arus rendah. Ini arus tinggi. Nampak? Jadi dalam kes ni dia cerita tentang hubungan di antara bilangan lilitan dengan arus. Jadi daya yang kita anggap ni adalah daya malar. Ini jadi malar. Daya malar, F ni malar sama. Sebab kita arah pun sama, semua sama kan. Tak ada masalah lah. Okey, jadi kita dah tahu jawapan soalan ni. Macam mana nak jawab soalan ni. Kita dah tahu dah hubungan di antara bilangan lilitan dan apa? Dan arus-aruhan yang terhasil. Okey. Kita mula dengan ni. Okey, soalan pertama. Ni minta kamu jawab lah bandingkan dan banding beza kan. Aku bandingkan lah banding arah gerakan pertama bilangan lilitan bilangan lilitan wayak dan gegelung atau gegelung kot. Atau sama je lah. Wayak di atas sikit N juga. Okey. Dan magnetik pesongan. Okey. Okey. Markah pertama apa? Arah gerakan. Arah gerakan dari utara ke selatan. Arah gerakan merujuk pada ni. Ni yang kita gerak ni. Arah gerakan ke bawah. Ke bawah. Kamu kena bandingkan. Tak sebutnya tu. Arah gerakan bagi kedua-dua rajah adalah sama. Boleh tak? Iaitu ke bawah. Nak jawab lebih, iaitu ke bawah. Okey, boleh lah Okey, tu arah gerakan. Dia kata arah gerakan sama arah. Ataupun ke bawah. Boleh Okey, markah kedua. Bilangan lilitan wayar di darjah 10.2 lebih berbanding darjah 10.1. Okey, betul lah tu. Okey, bilangan lebih. Bagus. 10.2 lebih. Yang ketiga, magnitude ni, arus. Magnitude pesongan penunjuk ke manometer darjah 10.2 lebih tinggi berbanding darjah 10.1. Betul lah tu Ni soalan yang mudah lah Soalan kalau jangan buat silap lah tak apa, kita bagi kamu yang senang dulu lah. Kita bincang yang susah sikit lah susah sikit soalan aplikasi je banyak Okey dah Okey, cikgu teruskan. Kamu dah faham. Rasa pergi pada hubungan lah. Okey, kata hubungan ni pesongan penunjuk galvanometer dengan bilangan lilitan. Ini markah yang tadi yang ni 6 kan. Maksudnya tadi 3 kan. Ni yang keempat lah. Kesimpulan hubungan di antara arus dengan bilangan lilitan. Markah yang kelima. Konsep fizik, markah yang keenam. Okey. Kita pergi ke markah yang keempat. Apa markah keempat? Hubungan. Magnitude pesongan penunjuk galvanometer di darjah 10.2 lebih tinggi berbanding darjah 10.1. Oh, silap. Ini bukan bandingan. Ini hubungan. Hubung kait mana? Hubung kait. Tadi kamu dah selesai dah. Bandingan. Semakin. Ya, semakin. Magnitude pesongan penunjuk galvanometer. Boleh cakap bilangan lilitan ni bukan tu pun. Dia tak kisah. Fizik dia tak kisah. Sebenarnya kalau ikut bilangan lilitan lah. Kan? Apabila bilangan lilitan. Bila bilangan lilitan tinggi. Bilangan magnetik pesongan penunjuk galvanometer. Dah balik pula. Semakin tinggi magnetik pesongan penunjuk galvanometer, semakin
tinggi bilangan lilitan. Bolehlah itu kan. Sebab tu kamu tak apabila bilangan lilitan bertambah, magnetik pesongan penunjukkan meter pun bertambah. Itu bolehlah kan. Gitu kan. Okey, dia dapatlah. Kan? Okey. Okey, dia kata penunjuk pesongan kalau meter berkadar terus dengan ni boleh juga kan. Sebab bertambah-bertambah kan. Okey, yang markah ini markah yang keempat. Markah yang kelima? Dengan arus kecil. Ya, ni. Arus dengan bilangan lilitan. Makin bertambah bilangan lilitan, makin tinggi arus. Ya, semakin tinggi arus yang terhasil. Okey, betul kan? Ada juga pelajar tanya macam ni kat cikgu tau. Gitu kan. Arus-aruhan berkadar terus dengan ni. Ada pelajar kat cikgu, kalau wayar ni banyak gelung-gelung, maksudnya rintangan tinggi lah dia. Ni tu. Jadi kenapa arus tinggi? Okey, itu konteks lain. Sebab dalam konteks ni kita nak hasilkan arus. Pemotongan flux magnet yang banyak akan menghasilkan arus yang banyak. Bukan sebab dia ada rintangan. Walaupun rintangan potongan sekali je. Potong sekali terus hasil arus. Jadi rintangan tu kita anggap macam tidak dikira sangat lah. Dalam kes ni kan. Kita abaikan dululah rintangan tu kan. Sebenarnya ada kesan sikit tapi tak berapa kesan, tak banyak. Okey. Okey, namakan markah yang keenam apa? Arus-aruhan. Ya, aruhan elektromagnet. Aruhan elektromagnet. Faraday lah cikgu tu silap. Sorry lah. Dia konsep fizik macam ni kan. Bukan Newton tak ada sini. Dia Faraday kan. Faraday ni menunjukkan pemotongan flux magnet. Bila berapa banyak benda magnet terpotong, arus aruhan terhasil, itu menunjukkan Faraday law. Kalau Lenz law, hukum Lenz. Hukum Lenz, L-E-N-Z, Lenz, dia ceritakan bagaimana arus terhasil daripada pemotongan flux magnet. Bagaimana? Faraday menceritakan bagaimana nak meningkatkan arus aruhan. Jadi meningkatkan aruhan dengan menambahkan bilangan lilitan. Itu hukum Faraday. Tapi konsep asas duduk Faraday dengan Lenz ni adalah aruhan elektromagnet. Tajuk utama dia. Boleh kan? Cikgu pun lupa letak pastilah masa cikgu marking ni. Dia ada arus aruhan boleh terima ke tak pasti kan? Kan? Itu tak pasti kan? Adalah. Tapi yang pastinya ini memanglah Faraday law sebab dia melibatkan bilangan lilitan. Ataupun kalau ada magnet yang bergerak lebih laju, satu lagi perlahan, yang laju akan menghasilkan arus lebih kan? Betul tak? Sama juga. Itu Faraday law juga. Faraday law ada dua. Laju dengan bilangan lilitan. Okey kan? Itu Faraday law. Okey, boleh ingat lupa kan Faraday law ni? Sampai lupa kan? Tak apa, nanti kita cerita balik Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, soalan lampu tak keluar. Okey. Soalan yang menunjukkan masih lagi tajuk apa ni? Tengok ni tajuk apa? Tak ada, dia punya tajuk. Dan 3 tajuk aja. Elektromagnet, daya dalam konduktor, sorry. Aruhan elektromagnet, transformer. Mana satu ni? Elektromagnet. Ya, masih lagi aruhan elektromagnet kan. Okey, dia kata Raja menunjukkan kedudukan magnet sebelum dilepaskan ke gelung serupa kan. Okey. Dan Raja ni menunjukkan ketinggian pesongan maksimum atau tak memasuki gelung. Pesongan gelung adalah disebabkan oleh tulisan tu pengaliran arus aruhan dalam gelung. Dia bagi tahu siap-siap dah arus aruhan semua kan. Okey, jadi tengok sini. Magnet bila kita jatuh, apa beza? Apa kita ubah dekat sini? Ini maksudnya gambar ni sebelum. Dan gambar ni selepas. Okey. Apa beza dia? Itu sebelum B selepas kan ke atas sebelum? Atas sebelum, bawah selepas. A samalah, tempat yang sama. Okey. Yang warna meter tu. Okey, itu yang bergerak balas. Yang bergerak balas. Ini sebagai responding variable, RV. RV kan. Dan bacaan ni adalah mana tinggi? Just 10.2. Ya, 10.2. Lebih tinggi lah. Jadi arus ni lebih tinggi. Arus ni lebih rendah. Okey, lagi? Apa yang kamu nampak? Ini selepas. Kenapa dia boleh tinggi pula? Sebab magnet
lebih dekat dengan gegelung. Nampak dua-dua sama je. Apa gambar yang sebenarnya kamu nampak sini sebenarnya? Ada beza. Kamu kena tengok betul-betul gambar ni pun. Kamu tahu jawapan ni. Apa beza gambar ni sebenarnya? Diameter gegelung. Ada ke? Sekejap yang Cik rasa sama je. Bilangan litan macam mana? Sama tak sama? tak sama. Tak sama? Tak. Sama. Sama semua. Bilangan litan sama. Okey, yang sama Kita nampak sini. Bilangan lilitan. Sama. Sama Diameter gelung. Diameter gelung. Gelung Sama tak sama? Sama. Apa yang tak sama ni? Pengaliran arus Shanghai. Memanglah tak sama je. Kita dah cakap dah. RV. Magnet dekat atas tu. Magnet. Kedudukan magnet tu yang sepatutnya kamu nampak. Kan? Sebab kedudukan magnet ni hasilkan arus-arus macam ni. Jadi magnet ni lebih tinggi. Magnet ni lebih tinggi. Kita buat H-line. Ketinggian dia lebih. Ketinggian ni adalah rendah. Betul? Kamu kena tahu. Jadi, apa yang kamu faham kamu faham kesan daripada ketinggian? Apa yang kamu faham tentang ketinggian? Ni bab-bab 2 ni je lah. Bila benda tu sangat tinggi, apa yang kita dapat tahu? Kita tahu apa? Apa yang kita dapat tahu daripada satu benda yang tinggi dengan satu benda yang rendah? Dilepaskan daripada keadaan tinggi, dilepaskan daripada keadaan rendah. Apa yang kamu faham? Daya dia tinggi. Okey, tak apa. Cikgu bagi satu rumus. Okey, apa tenaga yang ada pada satu objek pada satu ketinggian? Apa tenaga yang ada pada satu objek pada satu ketinggian? Tenaga kinetik. Gravity. Cikgu tengah pegang benda tak lepas. Apa tenaga dia? Tenaga? Gravity. Ya, tenaga kubangan graviti kan? Ataupun kita panggil gravity potential energy. Betul? Okey, bila kamu lepaskan, jadi tenaga apa? Tukar menjadi tenaga? Kinetik. Kinetik. Jadi kita kata tenaga kubangan telah bertukar menjadi tenaga kinetik. Kenapa kita buat sama? Kenapa kita buat sama? Berapa sama? Ni. Okey. Berapa sama? Ada daya lain yang tidak. Oh, bukan. Itu dah kamu dah cerita tentang prinsip keadaan momentum tu. Prinsip keadaan tenaga. Maksudnya tenaga tidak dapat dicipta atau dimusnahkan tetapi telah berubah ke bentuk lain. Jadi GPE telah bertukar menjadi KE. Boleh kan? Jadi telah bertukar sepenuhnya. Mesti kamu lepas objek daripada tempat yang tinggi, sebelum dia menyentuh lantai, itu adalah had laju yang paling apa? Paling rendah, paling tinggi? Tinggi. Paling tinggi, maksimum. Boleh kan? Jadi apa formula GPE? Ingat tak GPE nya formula? Tenaga kubangan graviti. Tak ingat ya? mgh. Okey kan? Tenaga kinetik apa formula dah? 1/2 mv kuasa 2. Okey. Jadi bila objek tu, apa hubungan ketinggian dengan hal laju? Apa hubungan dia? Ketinggian dengan hal laju? Berkadar terus. Jadi apabila ketinggian tu tinggi, hal laju dia adalah tinggi. Jadi kita tahu bila objek tu tinggi, hal laju ni adalah tinggi. Sebab apa? Ketinggian tinggi, hal laju tinggi. Boleh? Jadi kalau ketinggian rendah, laju dia rendah. Di sini laju rendah. Boleh faham kan? Berdasarkan formula yang kita bincang ni. Jadi kamu dah tahu dah benda-benda ni lah kan. Okey, tengok soalan dia. Tengok soalan dia. Tapi dia dah hilang gambar ni bila tukar slide ni. Tak apalah kan. Okey, dia kata perhatikan, bandingkan tinggi magnet yang dilepaskan. Senanglah. Bandingkan tinggi magnet dilepaskan dan saiz pesungan jarum galvanometer. Ada 2 markah. Okey, markah pertama. Apa dia? Magnet di darjah 10.1 lebih tinggi berbanding darjah 10.2. Okey, betul. Dapat markah pertama. Ketinggian magnet 10.1 lebih daripada ni 10 point ni lah. 10.2. Kamu kata 10.1 dia? 10.1 lebih tinggi. Kamu kena kata 10.1 B.
lebih tinggi daripada 10.1 B. Lebih tinggi daripada 10.1 A. Sebab ni gambar sama. Sebab gambar ni tunjukkan sebelum dan selepas. Kalau kamu kata 10.2 salah. Boleh faham Sebab dalam soalan ni 10.2 adalah selepas. Jaga-jaga sikit tau. Ini banyak pelajar salah kalau macam ni tau. Soalan senang je. Takut kamu silap. Tengok betul soalan. Saiz pesungan jarum. Saiz pesungan jarum bermeter darjah 10.2 B lebih tinggi berbanding 10.1 A. Boleh. 10.2. Jadi 10.2 B. Ini kan. Perbandingan 10.2 A. Boleh ada dah. 10.2 A. Okey. Kita kata jarum galvanometer 10.2 lebih besar daripada 10.1 A. B. Cikgu silap lah, ni A lah. Patutlah kamu pening kan. Ini A lah kan. Ini A. Ni betul lah B. Kan? Ni markah 1, markah 2. Itu dia. Okey. Kita pergi. Dia bagi contoh. Contoh high, low. Deflection. Dengarlah Okey. Kita pergi pada yang berikutnya. Tadi 2 markah. Hubungan di antara tinggi dengan hal laju. Senang je lah. Semakin tinggi magnet dilepaskan, semakin tinggi hal laju magnet bila masuki gelung. Okey, tepatlah Hubungan tinggi dengan hal laju, semakin tinggi magnet, semakin laju magnet. Sepatutnya tak berapa sesuai kan Semakin tinggi Semakin tinggi. Semakin laju ni bahaya Semakin tinggi laju magnet. Okey, yang berikut nombor 2. Semakin tinggi magnet dilepaskan, semakin besar saiz pesungan jarum galvanometer. Okey, betul dah tu Tinggi magnet, semakin besar pesungan galvanometer. Okeylah. Mudah soalan ni Tapi kena tengok betul lah, takut silap Okey, hubungan di antara hal laju magnet dengan magnetik arus. Apa tu? Semakin tinggi hal laju magnet, semakin bertambah magnetik arus lain. Bagus. Semakin laju ataupun semakin laju apabila laju bertambah, paling cikgu suka apabila laju bertambah, semakin besar arus aruhan. Itu betul lah itu dah. Jadi betul lah. Okey, nak tanya ni konsep fizik apa sebenarnya ni? Apa konsep fizik yang kita guna kat sini? Ya. Hukum Hukum Faraday. Ya, hukum Faraday. Tadi hukum Faraday cerita tentang bilangan litan. Sekarang hukum Faraday bercerita tentang hal laju. Nampak tak? Dua-dua ni hukum Faraday. Okey takut kamu confuse. Tapi dua-dua ni tajuk besar dia ni. Aruhan elektromagnet. Okey, kita pergi pada soalan lagi. Soalan menganalisis. Tak apa macam ni? Tak boleh kan? Okey banding-banding. Macam mana? Lepas ni aplikasi cikgu. Aplikasi boleh aplikasi Okey, kita pergi pada soalan ni lah soalannya. Kalau soalan yang mencipta tu dia mudah sikit. Tapi kena bincang juga. Kita bagi habis. Ni last ke Jadi kita tengok terus soalan ni satu lagi. Okey, dia kata Raja menunjukkan satu magnet dijatuhkan dalam dua ketinggian yang sama. Nampak? Ketinggian yang sama maksudnya apa? Maksudnya ketinggian sama maksudnya apa yang sama? Tak ada pun cikgu cakap. A sama, apa yang sama? A sama, apa sama? Cuba. Ya, hal laju yang sama. Hal laju relatif yang sama. Boleh? Hal laju relatif yang sama. Lepas tu dia kata sini, bandingkan kekuatan medan magnet bagi bar magnet. Ada dia beritahu tak bar magnet? Dia kata bar magnet. Dia kata magnet yang sama. Nampak? Bar magnet. Dia kata magnet bar jatuhkan dalam dua gelung yang berbeza. Berbeza dari segi apa ni? Apa beza? Gelung atas dengan gelung bawah. Bilangan lilitan. Ya, bagus. Bilangan lilitan. Bilangan lilitan. Dia adalah ni banyak sikit. Banyak.
banyak. Ini bilangan lilitan yang sikit. Boleh kan? Okey, dari segi bacaan galvanometer. 10.2 lebih tinggi. Okey, ini lebih tinggi. Ini lebih rendah. Nampak tak? Ini benda kita sama dengan tadi juga. Tapi gambar dia lain sikit. Dia kita baling benda yang sama kan. Okey, bandingkan kekuatan medan magnet bagi bar magnet. Okey, apa jawapan pertama? Markah pertama. Kekuatan medan magnet. Kekuatan magnet dengan bar magnet. Tak ada. Kekuatan medan magnet lah. Bagi bar magnet. Bar magnet maksudnya seketul magnet ni lah. Kekuatan medan magnet diraja 10.2 lebih tinggi berbanding 10.1. Okey, jawapan salah. Sebab apa bar magnet yang sama? Jadi magnet sama, kekuatan magnet sama je. Boleh faham tak? Jadi bar magnet, kekuatan medan magnet yang sama. Aku tengok ni jawapannya Okey, adalah sama, equal. Sama. Kenapa sama? Sebab kita guna bar magnet yang sama. Boleh faham tengok tu Okey, yang kedua. Ni mudah lah ni. Ni nampak dengan mata lah bilangan lilitan. Bilangan lilitan kegelung darjah 10.2 lebih tinggi berbanding darjah 10.1. Okey, bagus. Ada tentulah ni bilangan lilitan. Okey, 10.2 lebih daripada okey. Yang ketiga, saiz pesongan galvanometer. Saiz pesongan galvanometer darjah 10.2 lebih tinggi berbanding darjah 10.1. Okey, 10.2 lebih tinggi pada 10.1 kan. Okey. Okey ni agak boleh faham tak ni? Cuma dalam ni kita apa manipulated variable lah. MV dia apa? MV dia bilangan lilitan. Ya, bagus. Bilangan lilitan. Bergerak balas? Pesongan muzik galvanometer. Ataupun kita nama apa benda dia sebenarnya? Arus? Ya, arus aruhan. Nampak tak kan? Constant variable-nya apa? CV dia? Kat sini lah CV. Jenis magnet boleh atau kamu kata apa? Medan magnet. Kekuatan medan magnet boleh. Lagi? Kekuatan magnet lagi apa? Ketinggian. Ketinggian ataupun halaju. Boleh tak? Maksudnya tak salah juga. Ketinggian sama boleh. Halaju sama boleh. Kekuatan medan magnet yang sama pun boleh. Tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Cuma cikgu saja tanya lebih sikit kamu. Okey. Okey, mesti lepas ni bandingkan. Bandingkan. Hubungan di antara lilitan dengan pesongan. Ini yang pertama. Dan okay, lepas tu dia kata apa? Dan bilangan lilitan dan kadar. Apa ni? Penunjuk. Dan bilangan lilitan dengan kadar pemotongan flux. Lilitan dengan kadar pemotongan flux. Okey. Okey, tak apalah. Lepas tu deduksi tentang hubungan di antara kadar pemotongan flux dengan magnitude arus aruhan. Boleh faham kan? Okey. Markah yang pertama untuk ni. Semakin bertambah bilangan lilitan bergelung, semakin tinggi saiz pesongan menuju galvanometer. Okey, betul. Okey, semakin bertambah bilangan lilitan gelung, semakin besar pesongan tunjuk galvanometer. Okey, yang kedua, markah kedua. Semakin bertambah bilangan lilitan gelung, Hmm. semakin tinggi kadar pemotongan flux magnet. Okey, betul. Bagus kan? Okey, dia kata sini semakin besar bilangan lilitan atau bertambah bilangan lilitan, semakin besar kadar pemotongan flux magnet. Okey, yang berikutnya kadar perubahan flux magnet dengan magnitude arus. Semakin tinggi kadar pemotongan flux magnet, semakin bertambah magnitude arus aruhan. Betul lah tu. Ni dia kata sini kadar potongan flux magnet berkadar terus dengan arus aruhan. Mudah masalah ni Tapi ni banyak sikit tadi. Kalau kita tanya apakah prinsip hukum mana? Masih lagi hukum Faraday sebab bilangan lilitan dengan arus aruhan tu hukum Faraday Okey, dah pun dah habis dah pun sini Okey, cikgu tutup dulu.